Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Semulakan haji kami, tuan-tuan, dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, online juga. Baik, jadi hari ini kita sambung lagi perbincangan daripada kitab kita Riyadhus Salihin. Itulah kitab membentuk akhlak ataupun membentuk kita punya peribadi, yang mana kita bahaskan pada bab sebelum ni masih lagi pada bab berkait dengan sabar. Dan hari ini kita sambung lagi hadis yang ke-26 daripada bab yang kedua daripada kitab Riyadhus Salihin berkaitan dengan sabar. Baik. Hadisnya, wa an Abi Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma anna an-nasa min al-ansari sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum thumma sa'aluhu fa'atahum hatta nafida ma 'indah. فقال لهم حين نفد كل شيء أنفق بيده ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفى الله ومن يستغني يغني الله ومن يستبصر يصبر الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. Baik. Hadis riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan sekelompok manusia daripada Ansar, mereka datang untuk meminta daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi meminta di sini bermaksud adalah meminta kecukupan lah, maksudnya makanan ataupun wang, dinar dan sebagainya. Thumma sa'aluhu fa'atahu. Kemudian mereka minta kepada Rasulullah dan Rasulullah pun membahagikan kepada mereka. Hatta nafida ma'indah, sehinggalah habis semua harta ataupun bekalan yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian mereka berkata, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kehabisan segala sesuatu untuk diinfakkan dengan tangan bagi dia, maksud diberikan kepada mereka, mereka kata, ma yakun indi min khairin falan adakhiru ankum, dan tidaklah ada pun di sisiku daripada harta kebaikan melainkan falan adakhiru, melainkan aku tidak akan simpan ataupun tidak aku kekalkan ataupun sembunyikan daripada kamu. Maksudnya Nabi bagi semualah, apa yang ada, makanan ataupun apa yang mereka minta, Nabi bagi semua, tak ada pun yang tersisa, yang tertinggal. Wa may yasta'fif yu'afifullah, siapa yang mana mereka berasa kecukupan, maka Allah akan mencukupkan untuknya. Sesiapa yang mana yastaghnillah yughnillah, siapa yang merasakan bahawa dirinya kaya, maka Allah akan mengkayakannya. Maksudnya daripada meminta-mintalah. Wa man yastasbir, sesiapa yang mana yastasbar, sesiapa yang mana mereka itu bersabar, yusabbirullah, maka Allah akan memberikan kesabaran kepada mereka. Wa ma u'tiya ahad, dan tidaklah sesuatu dianugerahkan kepada mereka itu sesuatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Okey, ni hadis riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Tapi sini dipakai level dia muttafaqun alaih. Seperti mana kita sebut hadis muttafaqun alaih, hadis riwayat daripada Bukhari dan Muslim melalui sahabat yang sama. Maksudnya dalam Sahih Bukhari pun Abu Sa'id Al-Khudri riwayatkan, dalam Sahih Muslim pun Abu Sa'id Al-Khudri riwayatkan. Kalau dua-dua berbeza riwayat, dia tak sebut muttafaqun alaih, disebut riwayat Bukhari dan Muslim sahaja, tidak disebut muttafaqun alaih. Okey. Sebelum kita pergi pada perbincangan hadis, kita tengok dulu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kan? Nama sebenar beliau ni Abu Sa'id itu dia punya kunyah, gelaran dia.
Dia punya nama tu ada yang menyatakan, ada berbagai pendapat di kalangan para ulama, disebut oleh Al-Hafiz Imam Ibn Hajar dalam Isabah dan sebahagian ulama yang lain. Ada menyatakan nama sebenarnya Sa'ad. Ada yang lain menyatakan namanya Sinan, sama dengan nama datuknya. Kan, maksudnya Sinan bin Malik bin Sinan Al-Khudri Al-Badri. Kan? Maksudnya Al-Khudri suku kaum dia lah. Kan? Tetapi bila pendapat di kalangan para ulama, maksudnya dari sudut sejarah, peribadi dia, perbincangan dia, yang lebih kuat sudut riwayatnya, lebih masyhur namanya adalah Sa'ad. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Itu nama betul beliau. Dan beliau ni merupakan satu orang sahabat yang waktu perang Uhud tu pun dia kecil lagi. Kan, Uhud ni peperangan kedua lah. Dia kecil lagi. Dianggarkan lebih kurang umurnya waktu tu 13 ke 14 tahun. Sebab tu Nabi tak bagi beliau ni untuk menyertai peperangan Uhud, sebab kecil lagi. Kan, sebab tu dia umur, bila orang sebut umur apa? Umur balik bagi lelaki tu 15 tahun kan. Bagi perempuan tu 9 tahun. Maka hadis dia ni lah. Abu Sa'id Al-Khudri bila umur 13-14 tahun dia datang minta nak berperang dengan Nabi SAW. Nabi tak izinkan kerana umurnya masih belum balik kan. Dan kemudian berikutnya barulah Nabi SAW benarkan beliau untuk mengikuti peperangan. Dan peperangan beliau ni lebih kurang dalam 13 peperangan lah beliau sempat bersama dengan Nabi SAW. Ada yang tak bersama, ada yang bersama dengan Nabi SAW. Tapi secara umumnya Bai'atul Ridwan, perjanjian di bawah pokok tu kan, ataupun di bawah Hudaibiyah, kemudian juga Fathul Mekah, kemudian juga peperangan Mu'tah di Jordan. Itu antara peperangan-peperangan yang beliau sempat menyertainya. Dan walaupun tak sempat Uhud, Badar apatah lagi lah kan, sebab beliau pun lahir pada tahun ke-10 Hijrah dah, lewat dah. Itu secara ringkas tentang Abu Sa'id Al-Khudri. Dan beliau ni salah seorang sahabat yang mana kita kata dia di bawah tarbiyah Nabi SAW secara langsung. Nabi ajar beliau, Nabi SAW didik beliau dan sebagainya. Lebih kurang macam Anas bin Malik. Cuma bezanya Anas bin Malik ditinggal terus dengan Nabi SAW. Abu Sa'id Al-Khudri ni berjumpa dengan Nabi di bawah tarbiyah Nabi, dan kemudian banyak perkara-perkara kebaikan yang dia dapat daripada Nabi SAW. Okey. Jadi hadis ni, cerita dia apa? Rupanya perawi hadis ni dengan hadis yang nak diceritakan ni ada kaitan. Sebab ketika mana Abu Sa'id Al-Khudri ni ayahnya meninggal, iaitu Malik bin Sinan tu meninggal dalam peperangan Uhud. Meninggal dalam peperangan Uhud. Walaupun sebenarnya kalau ikutkan ketika mana jumpa Nabi tu, yang mana Abu Sa'id ni nak sertai tu, ayah dia ada sekali. Ayah dia lah yang kata, ya Rasulullah, ni anak aku ni nak pergi perang. Kan? Anak aku ni badan dia, tubuh dia sasa kuat apa semua, nak pergi berperang. Kemudian Nabi tak benarkan sebab umur dia baru 13 ke 14 tahun. Baik, belum balik. Jadi ayahnya pergilah sendiri dalam peperangan Uhud bersama dengan Nabi, dan kemudian terkorban. Dan kemudian pada waktu itu, ketika mana ayah dia terkorban, hilanglah pendapatan, hilanglah punca tu, sebab dia pun masih budak-budak. Dia pun datang jumpa Nabi SAW, dan kemudian Nabi ucapkan hadis ni. Antaranya dalam riwayat yang lain Nabi ucapkan hadis ni, sesiapa yang mana menjaga kecukupannya, Allah cukupkan untuk dia dan sebagainya. Hadis yang kita nak bincangkan ni. Okey, habis kat situ. Okey, jadi kata beliau, anna an-nasa minal ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahu. Adapun ada beberapa orang di kalangan manusia, ataupun kita kata orang-orang daripada Ansar, Muhajirin yang berhijrah. Ansar ni yang tolong Muhajirin kan. Okey, jadi yang daripada golongan Ansar ni sa'alu ni dia boleh jadi minta, dia boleh jadi berdoa. Doa pun sama juga kan. Bila mana Allah sebut fas'alillah, maka kalau kamu berdoa terus doa kepada Allah. Kan, jadi sa'alu tu pun doa juga. Acara perkataan kita dah jadi soalan. Sebenarnya jadi soalan kan? Soal. Jadi soalan tu bahasa Arab sa'ala, kemudian disebut kat sini adalah sa'alu. Maksudnya mereka bertanya, meminta kepada Nabi SAW untuk apa? Untuk makanan, untuk kecukupan. Maka fa'atahu, maka baginda Nabi SAW pun memberikan kepada mereka. Baik, hadis ini memperlihatkan kepada kita pertama tentang isu meminta-minta dalam Islam. Okay. Jadi kita meminta-minta dalam Islam ni, dia merupakan adakah perkara yang dibenarkan ataupun sebenarnya tak dibenarkan, ataupun bagaimana. Baik, dalam perbincangan hadis, meminta-minta ni satu benda yang tak disukai lah. Kerana kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim, hadis sahih juga daripada
tak silap saya Zubair bin Awam ataupun daripada Jabir bin Abdullah, kan, antara dua itulah, yang mana kata Nabi SAW, la an ya'khudha ahadakum, kalau salah seorang daripada kalian mengambil tali, pergi ke hutan, ambil kayu api, kemudian dia pikul dengan dia punya pikul lah atas bahu dia bawa balik, kemudian dia jual, itu adalah lebih baik daripada dia meminta-minta kepada manusia. A'tahu au mana'u, sama ada manusia tu bagi ataupun tak. Kalau dia bagi baiklah, kalau dia tak bagi pun tak bolehlah nak paksa ke apa, sebab itu perkataan meminta-minta, kan. Jadi Nabi nak bagi tahu usaha tu penting. Usaha tu daripada meminta-minta. Dan kemudian juga dalam hadis lain daripada hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW bila sebut tentang Sa'ad bin Abi Waqqas ni, dia dah nazak lah. Dan bila nazak tu dia nak wasiatkan harta. Dia nak wasiat banyak harta dia, 2/3, kemudian Nabi kata tak boleh, dia kata 1/2, Nabi kata tak boleh, kemudian 1/3 baru kata Nabi kata boleh, tapi itu banyaklah. Dan kemudian pada waktu itu Nabi kata, kamu tinggalkan anak beranak kamu. Waktu tu anak dia seorang je, waktu nazak tu. Lepas tu dia nazak tu belum meninggal lagi, rupanya lepas tu dia sihat, lepas tu dia ada ramai lagi anak-anak yang lain lah, kan. Jadi seorang tu tinggal. Jadi kata Nabi SAW, lebih baik kamu tinggalkan mereka dalam keadaan kaya, maksudnya beradalah, mampulah untuk meneruskan kehidupan, daripada mereka meminta-minta, kan. Jadi maksudnya banyak hadis-hadis tentang larangan meminta-minta, terutama larangan tu maksudnya haram lah meminta-minta, terutama orang yang boleh berusaha. Tapi ada keadaan-keadaan tertentu dibenarkan untuk meminta-minta, memang dah tak ada usaha daya, kan. Memang dah tak boleh, mungkin sebab tu kadang-kadang hari ni banyaklah, kan, kadang-kadang tu suami aksiden apa semua, kemudian hilang punca pendapatan, dia minta dekat mana-mana, kat Facebook ke kat apa, kan. Tapi sedidik dululah, tengok dulu macam mana, dan kemudian kalau betul benda tu berlaku dan dia minta memang untuk keperluan, maka hukumnya harus je untuk kita bagi, tidaklah termasuk pada perkara yang haram, sebab hilang punca pendapatan. Jadi tak adalah Islam mengharam secara total meminta-minta, melainkan pengharaman itu berlaku jika orang tu mampu, ada kederat lagi, kan, ada kudrat lagi untuk bekerja, tapi tak bekerja, maka yang itu adalah perkara yang tidak dibenarkan. Ini yang berlaku kepada kaum Ansar, yang mana mereka ni sebahagian di kalangan orang yang tua, yang memang terputus dia punya bekalan dan sebagainya, ataupun dia punya apa kita kata keperluan harian, maka yang tu diharuskan untuk meminta-minta dalam keadaan yang seperti itu. Okey, tu habis. Kemudian Nabi SAW sebutkan pada hadis ini, kita tengok orang yang mana keadaan meminta-minta ni juga, bagi kita tak boleh nak herdik, kan. Sebab tu Allah kata apa, dalam surah Al-Ma'un tu Allah kata apa, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, kan, yang mana wala yahuddu ala ta'amil miskin, kan. Ataupun dalam ayat yang seterusnya Allah sebutkan tentang jangan kamu herdik orang yang meminta-minta ni, kan. Maksudnya kita tak bagilah, jangan dia minta itu, kan. Kadang-kadang dia orang ni pun kita tengah-tengah makan dekat kedai tu, dia datang minta, kan, datang minta apa semua, kita pun rasa macam tak selesa, tapi tak apa, maksudnya kita tolak dengan baik. Kalau kita nak bagi, tolak dengan baik, kan. Tetapi jangan herdik mereka, kerana mungkin mereka betul-betul miskin, betul-betul fakir, kan. Mereka minta-minta tu ada keperluan-keperluan tertentu, maka Allah kata jangan kamu herdik. Falaqtahamal aqabah, beberapa ayat yang lain, jangan kamu herdik tentang orang yang meminta-minta ini berkenaan dengan isu ini. Itu antara pengajaran kedua daripada hadis ni yang kita boleh dapat simpulkan. Okey, kemudian yang ketiga, hadis ni sebut apa? Bila mana minta, Nabi akan bagi. Okey, hadis ni sebut kerana orang Ansar tu minta pada Nabi SAW, fa'atahu thumma sa'aluhu fa'atahu, minta Nabi bagi, minta Nabi bagi. Di sini menunjukkan apa yang kita ada, kita mampu bantu, kita cuba untuk bantu, kan. Hadis ni ini isu yang ketiga lah, selepas yang dua perkara yang kita sebut kat awal tadi. Yang ketiga, kalau satu orang dia mampu untuk bantu, dia bantu lah. Tapi kalau dia tu sebenarnya mampu tapi dia tak nak bantu, itu macam mana? Okay. Yang itu pilihan dia, sebab bukan dia melihat daripada ni orang yang minta lah, orang yang minta ni bukan bantuan tau, tapi memang betul-betul duit minta, maksudnya jumpa kita minta dan sebagainya, pinjam 100, kan. Jadi maksudnya betul-betul minta betul-betul keperluan. Jadi atas kita, kalau kita bantu, maka itu sikap Nabi SAW.
Kerana Nabi bila diminta, Nabi SAW akan bagi. Dan sebab tu antara punca sebab kenapa Nabi tu sampai akhirnya berhutang, ketika Nabi wafat pun berhutang, kerana atas dasar Nabi nak bantu orang. Dalam riwayat daripada Imam Bukhari, ishtara Nabi SAW ta'ama minal yahud wa rahana dir'ah min ajal wa rahana dir'ah. Nabi SAW, kata Sayyidina Aisyah, pernah berhutang kerana atas dasar nak apa? Nak menebus, iaitu baju besi Nabi tu Nabi gadaikan. Tujuan untuk apa? Untuk membeli lebih kurang dalam 30 gantang gandum. Untuk apa? Untuk Nabi SAW, untuk keperluan Nabi dan untuk orang yang meminta-minta. Dan Nabi ni juga kadang-kadang ada orang meminta, ada orang nak, Nabi suruh ambil dulu. Dan kemudian nanti Nabi akan jadi penjamin dia. Nabi akan bayarkan nanti. Itu sikap baginda Nabi SAW. Sebab keadaan dulu mungkin betul-betul terdesak, mungkin betul-betul memerlukan. Tapi pada hari ni jangan sebarangan lah. Kan orang minta jadi grantor ke, orang minta apa ke, kena berhati-hati. Walaupun adik-beradik sendiri, tu kena berhati-hati tu. Kan kita kena tengok juga tu. Dia punya apa, dia punya bayarnya, dia punya kecukupan dia kan, dan sebagainya, minta grantor apa semua, sebab nanti akhirnya kita yang kena bergaduh di kemudian hari. Itu kita tak nak. Kan biar selesai betul-betul awal-awal ni, bagi tahu betul-betul kalau tak sanggup jadi grantor ataupun yang perkara yang berkaitan dengan dia. Okey, habis. Kemudian dalam hadis ni sebut faqala lahum, maka kata Abu Sa'id Al-Khudri ataupun Nabi SAW berkata kepada mereka ketika mana nafida kullu syai'in anfaqau biyadih, sehingga habis semua yang ada dekat tangan Nabi SAW tu Nabi SAW infakkan ataupun Nabi berikan kepada mereka. Kan, kalau tengok kadang-kadang kehidupan Nabi tu memang tak berapa nak berkecukupan, sehingga kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, berapa hari rumah kami tak pernah berasap. Kata Sayyidatina Aisyah riwayatkan, bagi tahu kan, dengan sebab kerana tak ada kecukupan makanan. Kan, ada satu hari tu dalam riwayat Imam Muslim, satu orang ibu ni dengan 2 orang anak, dia datang jumpa Nabi SAW, tapi Nabi tak ada kat rumah. Yang ada pada waktu tu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan kemudian minta pada Nabi SAW, minta pada Sayyidatina Aisyah, kami tak ada makanan, kami tak ada keperluan. Sayyidatina Aisyah pun masuk tengok-tengok, cari-cari, godek-godek semua, ada sebiji kurma je. Hak tu je yang tinggal. Kan, bawa keluar dan dia pun bagi. Dia bagi kat ibu tu. Bagi kat ibu tu bukan untuk dia. Dia belah dua, dan kemudian pada waktu itu dia bagi seorang dekat anak dia, sebelah lagi untuk anak dia seorang lagi. Kan, kemudian Nabi SAW kata pada waktu itu Allah ketawa melihat perbuatan itu. Maksudnya Allah sangat sukalah, kerana dia minta tu satu hal dah, tapi bukan untuk dia. Yang bagi pun sama juga. Lepas tu dah bagi, dia pecahkan pula, bagi pula 2 kepada anak dia. Dan kemudian kata Nabi SAW, ittaqun nar walau bisyikit tamrah, hendaklah kamu jaga diri kamu daripada api neraka walaupun bersedekah dengan separuh biji tamar. Kan, dengan separuh tamar itu sendiri. Itu kelebihan yang Allah janjikan kepada orang tertentu. Baik, jadi bila habis ni, habis semua tu, anfaqa biyadi, Nabi SAW telah pun infakkan dengan tangan Nabi, telah habis. Kemudian Nabi sebut, ma yakun indi min khairin falan addakhiruhu ankum, dan tidaklah sesuatu yang ada pun di sisi aku daripada khair. Khair ni kalau ikut bahasa Arab, khair ni kebaikan. As-salatu khairum minan naum, kan, solat itu lebih baik daripada tidur. Khair tu kebaikan. Tapi khair ni boleh masuk harta. Okay. Sebab apa? Apa ni, Allah sebut dalam Al-Quran, lihubbil khairi la syadid. Kan, manusia ni dia sangat suka kepada kebaikan, bukan kebaikan buat amal soleh dah. Khair tu maksud harta. Manusia dia sangat kasih, dia sayang kepada harta dia. Baik rumah ke kereta, duit dalam bank apa semualah, kan, harta-harta tu dia sayang. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut manusia sangat sayang kepada harta dia. Maka dekat sini menunjukkan bahawa khair ni Nabi sebut ni bukan kebaikan, tapi segala jenis harta ni aku telah bagikan kepada kamu, falan addakhiru ankum, tidak ada satu pun yang aku sembunyikan, aku simpan, melainkan aku telah berikan kepada kamu. Kan, jadi itu maksudnya ramailah yang datang minta kepada Nabi SAW ni. Kan, ini menunjukkan dalam dakwah kecukupan tu kena ada, terutama daripada sudut nak berdakwah bagi mereka-mereka yang mana nak memeluk Islam. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, kalau pergi ke Sabah, Sarawak apa semua, kan, kalau setakat bawa modal tauhid, bawa modal akidah apa semua ni, baguslah, sebab itu yang patut kita kena ajar. Tapi antara benda yang kecukupan, ya kami tahu tauhid itu, tapi nya kami ni nak makan tak tiada makanan. Kan? Jadi memang kena keluar duit.
Itu dakwah macam tu kan. Kami ni tahu tentang ini, tapi ubi kayu dimakan babi kata dia kan. Pagar tak ada kan. Lepas tu kena masuk bawa pagar elektrik. Ya sungguh, kita pernah pergi dulu kan. Maksudnya kena buat pagar elektrik, kena buat apa semua kan, rumah bocor apa semua. Itu semua dia akan bagi tahu kat kita. Sebab Kristian dia punya orang tu kalau masuk, antaranya duit lah dia akan bagi, kecukupan tu kan. Sebab tu mereka tu kejap masuk Islam, kejap Kristian, kejap masuk Islam balik, Kristian balik. Dia tengok pada tu. Maksud kalau tak dilatih betul-betul, kecukupan satu. Yang kedua, daripada sudut kekukuhan dalam agama tu kan. Sebab tu kalau dapat tinggal kat sana, ramailah pendakwah kita. Ada pun yang kita buat dulu, kita latih pendakwah, mereka duduk kat Sabah Sarawak. Tu penting, memang kena stay duduk, kena duduk dengan mereka. Dia tak boleh one off touch macam tu, lepas tu keluar touch and go lah dia panggil. Kan? Memang tak boleh kan. Memang itu keadaan dia, dan memang perlu kepada kecukupan. Jadi Nabi SAW datang bawa package yang lengkap lah. Maksud nak bagi tahu, walaupun ni dah habis, nanti Nabi mungkin berhutang, nanti mungkin akan ada orang bagikan apa-apa. Sebab Nabi SAW dulu, kalau sebelum Nabi jadi Nabi tu, Nabi pernah kerja menggembala kambing tu lah. Penduduk Mekah bagi Nabi berapa kirat pada waktu tu, berapa separuh dinar ke apa macam tu lah, dalam riwayat Imam Bukhari. Sebelum Nabi jadi kita kata Nabi, belum dilantik jadi Rasul kan. Nak bagi tahu, maksudnya kecukupan pun penting, dan membawa agama, akidah itu juga adalah penting. Dan sebab tu orang munafik, mereka kata apa? Mereka kata, sebab tu awal-awal surah Baqarah tu kan cerita tentang orang munafik. Mereka menceritakan tentang apa? Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas amanan nas kan. Bila mana Nabi ajak mereka beriman seperti mana berimannya manusia, mereka kata apa? Amana wa qalu anu'minu kama amana sufaha. Mereka kata apa? Wahai orang-orang yang, maksudnya Quraisy, kafir Quraisy, mari beriman. Maka kata mereka, adakah kami nak beriman seperti mana orang yang tak cerdik tu, orang yang miskin tu? Waktu tu kan yang masuknya Bilal, Salman Farisi, mereka ni mana ada harta kan. Maksudnya kalau yang masuk pun, contoh macam siapa, Mas'ab bin Umair, masuk tu kena buang keluarga kan. Kalau dulu tu kata Mas'ab bin Umair ni, lalu dekat mana-mana Madinah tu, orang boleh cium bau minyak wangi dia tu. Minyak wangi mahal, keluarga itu berada mahal. Tapi bila masuk Islam, keluarga disisihkan, tinggal dia sebatang kara kan. Tapi tetaplah mereka itu teguh di atas agama. Ni menunjukkan bahawa kadang-kadang harta tu, keperluan itu penting juga untuk tujuan dakwah kan. Itu antara benda yang Nabi SAW ataupun daripada hadis ni kita dapat perhatikan. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, okey, kemudian seterusnya Nabi sebut min khairin falan adakhiruhu ankum. Adakah maksudnya kalau orang minta pada kita, tapi saya rasa, saya pastilah tak adalah orang minta sampai macam tu, melainkan dia tu YB lah. Orang akan pergilah minta kan. Sebab dia YB, dia ada bajet, dia ada apa, memang kena minta. Sebab itu memang tugas dia kan. Itu memang dia punya antara JD dia kena uruskan masalah kawasan di tempat jajahan dia lah. Itu secara asasnya. Tapi setakat hari ni, kalau kita tak adalah kot setiap orang datang minta sampai habis harta kita, mustahil lah kan. Tapi nak bagi tahu, jika mana masih ada dan boleh membantu, maka pada waktu tu Nabi SAW seolah-olah macam mengisyaratkan, bantulah. Sebab tu Nabi kata, aku takkan simpan, aku takkan biarkan, ataupun aku takkan sembunyi daripada kamu apa yang aku ada. Baik, selepas tu Nabi sebut perkataan yang baik, perkataan yang bagus. Nabi sebut, wa may yasta'fif yu'affihullah. Sesiapa yang mana berasa cukup, maka Allah akan mencukupkan untuknya. Kenapa Nabi sebut perkataan ni? Okay. Yang pertama, kerana mereka minta berulang-ulang kali, dan mereka tidak ada cara bagaimana untuk menjalankan terus kehidupan mereka dengan cara selain meminta-minta. Sebab tu kadang-kadang ni pusat zakat pun pening kepala duk fikir macam mana asnaf tu nak keluarkan daripada asnaf. Mereka bagi modal kan, mereka buat micro financing, macam-macam lah mereka buat supaya asnaf itu dia bukan hanya bergantung pada duit zakat, tetapi akhirnya nanti dia boleh usaha apa, dia pula membayar zakat. Kan? Jadi benda-benda ni susah sebenarnya tuan. Kan macam orang kata lah, jangan bagi ikan, bagi pancing. Kan? Jangan bagi benda tu je, bagi kunci dia. Kan? Supaya dia boleh usaha, dia boleh berjalan sendiri. Kan? Jadi sebab tu Nabi sebut, pertama, siapa yang merasa cukup, maksudnya dia usaha. Mungkin dia jadikan sebagai modal, mungkin dia jadikan ni sebagai, yelah maksudnya kalau tiap-tiap tahun nak minta, tiap-tiap tahun nak apply apa semua. Sebab tu kadang-kadang bagus, ada setengah-setengah asnaf ni dia hantar ke pusat zakat. Saya tengok surat-surat apa semua tu. Apa yang berlaku?
Bila mereka dah sampai tahap mereka boleh berdikari sendiri, tak nak bergantung daripada zakat. Tapi ada setengah orang, dia dah boleh berdikari tapi tetap minta juga pada zakat. Tu tak ada repot lah tu. Maksudnya dia sendiri tak declare, dia ni dah boleh meniaga ke, dah kehidupan dia dah apa. Kan? Sebab hari ni ramai orang tiba-tiba jadi miskin. Kan? Ni dipanggil miskin terkejut lah. Boleh jadi tuan-tuan, lepas PKP kan, baru apa semua nak mulakan hidup apa semua ni, boleh jadi asnaf. Boleh. Kan? Silat-silat T20 boleh jadi asnaf. Boleh jadi asnaf tiba-tiba. Dengan sebab kehilangan tentu, hutang tertunggak apa benda semua, boleh jadi tuan-tuan. Kan? Sebab tu zakat tu luas dia punya mekanisme dia. Dia bukan zakat tu selama-lama orang fakir miskin tak. Orang yang mungkin T20 ke, M40 ke, kan, bawah tu B40 ke, apa benda sebagainya, boleh tiba-tiba jadi asnaf. Kan? Jadi pada tu macam mana nak bantu? Bukanlah bergantung hanya kepada bulan-bulan, tetapi macam mana cara nak keluar daripada keadaan-keadaan yang seperti itu. Yang ni yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Maka Nabi kata, yang kedua daripada pecahan ni, siapa yang mana meminta-minta ataupun sesiapa yang mana merasakan kecukupan, Allah akan cukupkan untuknya. Kan? Di sini menunjukkan bahawa ada di kalangan manusia kadang-kadang dia rasa tak pernah cukup. Tapi ada kalangan manusia dia rasa biasa je, cukup lah sekadar apa yang ada tu. Kan? Bukan dia tak nak. Itu jangan silap faham. Naik pangkat, nak bonus, itu benda yang boleh diharapkan, tak ada masalah. Kan? Tak ada pula kata, janganlah gitu. Kan ada setengah orang dia kata berpada-pada lah, cukup lah, rasa cukup lah, rasa qanaah tu cukup lah, tak payahlah bonus-bonus. Tak betul tu. Tak payah bonus, tak payah naik pangkat, itu bukan qanaah. Qanaah ni maksudnya sekadar apa yang ada pada waktu tu, hak tu cukup bagi dia. Tapi ada lebih lagi pun cukup juga untuk dia. Kan? Dan berlebih-lebihan boleh simpan ataupun apa. Itu maksud dia. Kena betulkan tu konsep zuhud, konsep qanaah, kan, konsep merasa kecukupan dalam Islam dan sebagainya. Maka sebab tu Nabi sebut, sesiapa yang mana merasa cukup dengan apa yang dia dapat, maka itulah kecukupan dia. Nanti kalau dia dapat lebih pun, dia ada lebih boleh simpan dengan apa, tetap dia masa itu adalah kecukupan untuk dia. Kan? Cuma Allah pesanlah kepada kita, alhaakumut takatsur hatta zultumul maqabir. Manusia ni akan sentiasa berkejar-kejaran. Mereka akan merasakan keadaan dia, nak merasakan lebih-lebih. Baik pangkat, baik harta, baik anak pinak dia, kejayaan anak-anak, apa benda semua dan sebagainya. Mereka akan rasa nak lebih dan lebih. Hatta zurtumul maqabir. Sehingga mereka masuk dalam lubang kubur. Hak tu memang tak dinafikan. Kan? Siapa pun keadaan manusia. Cumanya, nak naik pangkat ke, nak bonus ke, nak apa ke, terkawal. Kita faham benda tu, kita buat dengan usaha. Dan usaha itu tidak melalaikan kita daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak melalaikan kita sehingga buat perkara yang haram. Maka itu cara yang baik. Bukanlah bermaksud benda tu sentiasa dikutuk dalam Islam, dikeji dalam Islam. Tak. Keadaan tu. Maksudnya kalau dah sampai kejar dunia, azan apa semua tak peduli apa semua kan, mesyuarat sampai habis waktu, yang itu masuk alhaakumut takatsur lah. Kan, mereka bekerja-kerja kerana urusan berkaitan dengan dunia. Kan, jadi Islam tak pisahkan benda ni. Sebab manusia nak hidup kena makan. Manusia nak hidup kena kerja. Manusia nak hidup dia kena buat perniagaan, bisnes dan sebagainya. Maka sebab tu Allah kata apa? Dalam surah Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kan, carilah banyak-banyak bekalan kamu dekat akhirat, tapi jangan lupa bahagian kamu, habuan kamu dekat dunia. Ada anak isteri yang perlu ditanggung, ada nafkah yang perlu diberikan, ada benda yang kita perlu bayar, ada hutang yang kita perlu lunaskan. Maka itu taklah termasuk daripada benda yang melalaikan, dengan syarat kita faham benda tu. Tak melalaikan daripada kewajipan, tak melalaikan kita daripada benda-benda, buat benda yang haram dan sebagainya. Kan, sorok beras contohlah kan. Ada benda-benda yang lain lah untuk dapatkan keuntungan yang berlipat ganda dan seterusnya. Itu antara benda yang kita perlu perhatikan. Okey. Itu yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa may yastaghni yughnihu Allah. Sesiapa yang mana merasa kepada kaya, yakni kaya diri, kaya maruahnya, kaya kehidupan ni bukan masuk kebendaan. Boleh jadi kebendaan, boleh jadi juga selain daripada tu. Kan? Jadi kaya di sini merujuk kepada ghina'un nafs, kata Nabi SAW dalam hadis lain, kaya jiwa. Kaya jiwa. Kan? Susah kita nak nilai orang yang kaya jiwa ni. Kan? Sebab benda tu bagi dia adalah, yalah, kadang-kadang kita dikelilingi orang yang baik, orang yang kita kata sentiasa ceria dan sebagainya. Kita nampak dia ni macam tak ada masalah. Kan? Orangnya baik, yang soleh. Dan kemudian jawatan mungkin biasa-biasa je, tak ada masalah. Kan? Mungkin kehidupan dia pun biasa-biasa je. Tapi ada perasaan, itu dipanggil kaya jiwa tu. Kan? Apa beza kaya jiwa dengan qanaah?
Qanaah ni dia rasa cukup pada sesuatu benda yang telah Allah kurniakan, tapi tanpa menafikan untuk dia usaha lebih. Tak ada masalah nak usaha lebih. Itu. Tapi kalau rasa kaya jiwa ni, kaya diri ni, rasa kaya kehidupan, bukan dia belagak dia kaya. Itu cerita lain kan. Ialah merasakan keadaan dia tu segala-gala sesuatu adalah keadaannya seperti mana cerianya, seperti mana perasaan dia, seperti mana jiwa dia, tetap merasakan segala-galanya, keadaan itu kebahagiaan dan kesenangan kan. Tu lebih luas lagi lah. Maksudnya bila disebut qanaah biasa harta, tapi kalau sebut tentang sebut kaya jiwa ni kan, itu lebih lagi daripada harta kan. Lebih kalau ditimpa musibah relax je kan, tak ada masalah pun dia kan, nampak biasa je kan. Ada orang yang macam tu. Saya beberapa hari lepas ada meeting syarat syariah jawatan kuasa koperasi kan. Meeting tu ada satu orang tu, dia ahli jawatan kuasa lah, dia orang lama dalam koperasi tu kan. Anak dia baru meninggal semalam. Meninggal apa? Sakit jantung. Tengah drive tu pukul 5 pagi tu, keluar daripada rumah tu, terlanggar lori, dia tengah sesak. Rupanya 2 saluran tu dah tersumbat habis kan. Tak sempat. Maksudnya daripada pukul dia malam tu dia dah rasa sakit dah kan. Tapi sebab ialah kerja apa semua, ingatkan biasa-biasa sebab tak pernah sakit kan. Lepas tu pukul 5 tu bawa rasa sakit dekat pada rumah je. Dia nak pergi hospital. Hospital tu yang 1 km je kan rumah tu, sebab dah rasa sakit sangat kan. Pagi tu rasa tak daya sangat, pergi hospital dulu baru pergi kerja. Rupanya Allah dah tarik nyawa dia kan. Bila tengok muka haji tu relax, tak ada apa, meeting macam biasa, tak ada rasa sedih ke, tak ada apa ke, macam keadaan satu orang yang dia pun orang yang baik lah, orang kaki masjid, orang yang soleh apa semua kan. Tengok ni istilah orang kata bila dia kena musibah, tak ada pula nak sedih, batal meeting ke apa ke, tetap berjalan seperti biasa kan. Lain-lain orang-orang ni macam-macam, dia punya kekayaan jiwa dia, kehidupan dia tu dalam berbagai musibah ke ujian apa yang Allah bagi pada dia, tapi dia tetap macam tu, steady je. Bukan dia menunjukkan dia tu steady, bukan. Tu beza tau. Dia nampak dia ni memang hebat, itu untuk pujian, tapi dia memang diri dia sendiri macam tu. Tu hebat lah kalau ada orang yang seperti itu. Itu yang dipanggil sebagai kaya jiwa. Baik. Kemudian Nabi SAW sebutkan pula, wa may yastabir yusabbirullah. Sesiapa yang mana bersabar, maka Allah akan menetapkan, maksudnya memberikan kesabaran kepadanya kan. Ni add value lah kan. Allah bagi satu orang yang mana setakat tu dia berserah, setakat tu dia merasa cukup, setakat tu dia menyatakan itu adalah kebaikan yang dia dapat kan. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Nabi SAW sebut, maka Allah akan menetapkan kesabaran untuknya kan. Itu sebab tu sabar ni dia perasaan orang, semua kita bila dia kena ujian tu, mungkin kadang-kadang benda simple je, lepas tu orang nak marah dia marah juga kan. Bukan bermaksud bila sabar dia tak marah. Mungkin marah tu untuk bagi pengajaran kepada orang tertentu kan. Contohnya dia pergi naik kereta ke apa, tiba-tiba orang langgar, rupanya memang jelas orang tu tengah main telefon, langgar kereta dia kan. Dia pun bagi tazkirah kat situ, ni apa bawa telefon apa. Dia tak makilah, tapi marahlah maksudnya pada waktu tu. Adakah maksud dia tak sabar bila dia marah tu? Tak. Tu kena jelas tu. Maksudnya bila mana satu orang itu sabar, maksudnya paling tinggi dia sabar, macam kita sebut sebelum ni, sabar kena musibah, sabar buat baik, sabar tenggelam daripada kejahatan, buat jahat. Kena sabar juga. Tengok orang buat jahat, kita pun nak buat jahat, kena sabar kan. Tengok ni buat harta, buat apa, nampak orang rasuah, kita pun nak kena rasuah juga, tak boleh kan. Jadi kesabaran yang ada ni, semua ni akan membawa kepada perasaan diri masing-masing daripada sudut kesabaran dia bagaimana kan. Maka sebab tu Allah sebut tentang sabar ni, wabasyiris sabirin, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar kan. Kemudian juga pahala sabar ni dia sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kan. Lepas tu para ulama bincang, sabar dengan syukur mana satu? Mana utama? Mana lebih utama? Sebab syukur biasanya dapat nikmat. Tapi bila sabar ni dapat nikmat, sabar juga. Sabar daripada buat benda-benda yang haram, nak dapatkan keuntungan, profit. Contohnya dia tak buat benda-benda yang haram. Contohlah gitu kan. Kalau dia sabar nak dapatkan kebaikan, sabar terkena musibah, sabar lebih luas lah daripada syukur. Maka di sini menunjukkan Nabi sebut sesiapa yang mana dia tu sabar, maka Allah akan bantu daripada sudut kesabaran dia kan. Contoh yang lain, dalam hadis lain Nabi sebut tentang keadaan manusia yang mana menceritakan tentang seorang orang tertentu yang Allah akan bantu. Contoh pemimpin. Dalam hadis riwayat daripada
sahabat Nabi Abu Zar Al-Ghifari, kan? Nabi larang minta jawatan. Ketika mana Nabi SAW, Abu Zar datang minta asta'malani ataupun tasta'malani, ya Rasulullah, bagi aku jawatan, bagi aku jawatan, kata Abu Zar. Terus Nabi jawab, ya Abu Zar innaka dha'if. Nabi tepuk belakang dia, Nabi kata sesungguhnya engkau lemah, engkau tak layak untuk jawatan ni. Nabi bagi direct terus je, kan? Nak bagi tahunya bahawa janganlah dia akan jadi penyesalan dekat akhirat nanti, kamu akan dipertanggungjawabkan dekat akhirat nanti, kan? Itu kalau meminta-minta jawatan. Minta jawatan di sini maksud bukan minta jawatan nak jadi eksekutif ke, nak jadi admin ke, itu lain. Itu memang dia ada kelayakan, sebab tu dia pergi minta, dia pergi apply. Itu tak ada masalah. Minta jawatan ni yang tak layak untuk dia, dia nak juga, maka yang tu dilarang, tidak dibenarkan. Dalam apa-apa pun, jadi pemimpin, jadi menteri YB ke apa dan sebagainya, tak layak untuk dia, dia tak boleh buat kerja macam tu, tapi dia nak juga minta, maka termasuk dalam hadis ni. Termasuk dalam hadis ni. Tapi Nabi sebut apa? Nabi kata, sesiapa yang mana tak meminta jawatan tapi diberikan jawatan, maka Allah akan membantunya ketika mana menjalankan tanggungjawab dan jawatan tu, kan? Tu Nabi SAW sebut kepada kita, nak menunjukkan bahawa janganlah kerja tu tak apply. Ni kalau tak apply, saya tunggu je nanti ada datang, nanti Allah tolonglah saya dah. Itu tak betul, kan? Ini maksudnya ialah biasanya memang kita ada kepakaran, memang kita ada apa kita kata, kita ada spesialis ke apa dan sebagainya. Tiba-tiba orang kata, saya nak naikkanlah awak, saya nak apalah semua. Maksudnya orang respect kita lah tu, kan? Orang bagi kita apa, kepercayaan. Maka dengan sebab tu bila kita naik, mudah-mudahan Allah bantu kita, kan? Allah bantu kita. Jadi di sini ada beza, kan? Meminta jawatan sebab kita yakin kita mampu, memang boleh buat. Meminta jawatan tapi kita tak mampu, dan juga Allah memang dianugerahkan kita sebagai sesuatu jawatan tanpa kita minta. Kan? Jadi itu ada 3 jenis tentang isu jawatan yang berbeza. Jadi semua itu termasuk daripada hadis tadi. Maka kalau dia tu minta tanpa minta-minta, Allah akan bantu. Kalau dia sabar, Allah akan bagi lagi dia kesabaran. Bukan Allah akan uji lagi, maksudnya kesabaran tu akan bertahan kepada dia bagi mereka yang sabar, kan? Ini pokok pangkalnya akhirnya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian akhir pada hadis ni, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabr. Dan tidaklah seorang itu dianugerahkan sesuatu daripada pemberian yang paling terbaik di sisinya, yang paling mulia di sisinya, dan yang paling luas di sisinya daripada kesabaran. Okay. Jadi di sini menunjukkan bahawa kesabaran ini bukan semua orang boleh bersabar, kan? Satu ialah sabar. Yang kedua, kadang-kadang dia meluahkan perasaan ataupun apa, ataupun mungkin percakapan dan sebagainya, menunjukkan dia macam orang yang tak sabar. Tapi hakikat sebenarnya sabar tu dia boleh jadi dengan apa sebenarnya, kan? Jadi sabar ni kalau kita tengok Nabi SAW sendiri, ada keadaan tertentu Nabi terus bagi, bukan sebab Nabi tak sabar, tapi sebab benda tu kadang-kadang berulang-ulang, benda tu nampak macam tidak diambil berat, maka Nabi akan bagi. Contohnya dalam riwayat Imam Bukhari, ketika mana ada sahabat ni baru balik daripada satu peperangan, musafir dan sebagainya, mereka pun berhenti kat satu kawasan, mereka ambil wuduk tergesa-gesa sehingga tak basuh kaki tu betul-betul. Nabi jerit tinggi tu, fadana bi'a'la sauti, Nabi menjeritkan, tinggikan suaranya. Nabi kata, wailul li'aqabi minan nar, celakalah tumit-tumit tu dalam neraka. Nabi bagi terus. Kan? Tak ada compromise lagi kat situ, tak ada kompromi lagi. Nak menunjukkan bahawa keadaan tertentu itu bagi Nabi lah. Bagi Nabi boleh sebut, sebab tu peringatan kepada umat dia. Maksudnya neraka lagi teruk, kena ingatkan sekarang. Ni buat dosa tak boleh, kena ingatkan sekarang. Itu Nabi SAW, kan? Dan bagi kita boleh peringatkan dalam keadaan kita bersabar, tapi kita tak maki orang lah, tak maki, tak mencarut apa benda semualah, perkataan yang sepatutnya, kan? Tapi kita sabar, kan? Ada setengah orang dia marah dalam kereta, dia tak marah kat orang tu, marah dalam kereta. Orang tu masuk tak bagi signal ke, dia marah. Dia bukan marah kat orang tu, marah dalam kereta, marah kat orang tu tapi dalam kereta, yang orang tu tak tahu lah. Ada jenis orang yang macam tu, yang dengar isteri dia kat sebelah lah. Kan? Ada, kan? Ataupun maksudnya kita nak bagi tahu kita marah, tetapi kawalan itu, maksudnya Nabi ni dia hadir, Nabi datang membentuk macam mana nak mengajarkan kita sabar, maksudnya nak mengajarkan sifat-sifat akhlak-akhlak tu, Nabi tunjukkan semua. Kalau kamu nak marah, gini cara dia. Kalau kamu sedih, begini cara dia, kan? Kalau kamu rasa gembira, gini cara dia. Nabi ajar kepada kita, menunjukkan sikap Nabi itu, kan? Kalau contoh Nabi SAW, keadaan tentu Nabi tak marah, kerana Nabi tahu keadaan dia tu macam tu, kan? Contohnya siapa? Contoh tu Arab Badui yang buang air kecil dalam masjid tu, kan? Bila dia buang air kecil dalam masjid, buang air kencing dalam masjid,
Dan kemudian waktu Nabi tak marah. Sahabat lain semua nak pergi pukul dia dah. Kenapa? Sebab Nabi tahu dia ni baru masuk Islam. Dia ni tak faham lagi tentang Islam ni. Tentang taharah memang tak faham lah. Tu pekat kencing dalam masjid. Kan sebab tu Nabi kata jangan kamu marah dia. Tapi apa dia? Sijlan minal ma' ataupun sabbu alai dhanu minal ma'. Kan ambil satu baldi, ambil satu bekas, jirus. Kata Nabi. Kan? Jangan marah dia. Kan? Jangan pukul dia. Kan? Menunjukkan dia baru belajar. Kan? Tapi dalam keadaan tertentu Nabi SAW tidak benarkan, ada keadaan tertentu Nabi cakap baik-baik, ada keadaan tertentu Nabi tegaskan dalam sesuatu isu kan. Tapi perkataan lah, kena jaga percakapan kita dan sebagainya, itu menunjukkan satu kesabaran. Okey, itu daripada satu sudut. Dan kemudian yang akhir sekali, anugerah yang Allah bagikan ini ialah tidak ada pemberian kepada seorang tu yang lebih baik pemberiannya, lebih luas, melainkan daripada as-sabr, kesabaran. Okay. Kesabaran ni, sebab itulah manusia ni, itu anugerah sebenarnya Allah bagi kita kesabaran ni. Untuk semua benda tu adalah ada timbangan dia, ada pahala dia. Okay. Maksudnya sabar ke tak? Dalam bab lain mungkin kita, iyalah manusia ni ada kekurangan, kelemahan. Dalam bab lain mungkin sedekahnya kurang, mungkin daripada sudut lain kurang, maka Allah test daripada sudut kesabaran. Allah bagi kita ujian tu kesabaran. Jadi tengok kesabaran dia boleh, maksudnya di situ lubuk pahala dia. Tu nampak tu. Positifnya di situ lubuk pahala dia. Dia ni kalau bagi duit, masalah kan. Dia dapat apa ke, dia lupa, dia jadi benda-benda lain. Benda-benda yang tak, mana Allah Subhanahu Wa Taala tak rela, Allah tak redha, Allah muka dengan dia. Tapi daripada sudut yang ini, kalau Allah bagi, boleh sabar dia. Boleh tahan dia, kan? Maksudnya dia boleh kawal. Maka di situ kita kata ada manusia ni, ada je jalan-jalan yang mana Allah nak bagikan dia pahala dengan cara-cara tertentu. Kan? Dekat jalan raya ke, dekat keadaan dia, mungkin lepas ni ada, tak tahulah ni kan, musim banjir pula apa ke, rumah dia ke apa, sabar je dia, tak ada masalah, dia siap sedia lah, standby lah. Kan? Dia dah buat dah, dia dah gantung tinggi lah apa semua tu kan. Jadi kita kata di situ kesabaran kan, yang mana bila manusia diuji. Dan kesabaran tu bukan kait dengan orang bukan kita kata awak sabarlah nanti apa semua, tak. Dia kait diri dia sendiri dengan Tuhan. Dia boleh sabar, dia boleh apa, maka di situ dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang kadang-kadang berlakon buat sabar, tu di sisi Allah kita nampak dia sabar, tapi hakikat sebenar di sebaliknya macam mana, itu semua di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita habis dululah kat sini, insya-Allah nanti kita sambung lagi hadis-hadis yang lain. Hadis lepas ni agak menarik, hadis tentang orang bila diuji dia relax, bila dapat nikmat pun dia relax. Nabi kata ajaban li amri mu'min, sungguh ajaib urusan orang mukmin seperti ini. Uji pun kena macam tu, sabar, relax, tak ada masalah. Dapat nikmat pun macam tu juga, sama macam tak diuji. Tu hebat tu. Nanti kita tengok hadis tu, insya-Allah. Wallahu alam. Kita berhenti dulu kat sini, insya-Allah nanti kita sambung lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma fakina fid din wa alina ta'ala din as-siratal mustaqim. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.